Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatan wassalaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia lagi dikasihi Al-Fadhil Ayahanda Tuan Imam, pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu serta bapa-bapa, hadirin serta hadirat, tetamu-tetamu dan kekasih-kekasih Allah sekalian. Bersama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnianya malam ini sebagaimana yang dijadualkan bersama kita dapat bertemu di rumah Allah yang mulia ini, sehingga kita telah dapat mendirikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Sebentar lagi insya-Allah panjang umur kita akan dirikan solat Isya juga secara berjamaah. Sementara itu Allah Ta'ala memberi kesempatan untuk kita terus berada di dalam rumah ini, dalam masjid yang mulia ini, untuk kita mengikuti majlis ilmu, yang mana majlis ilmu kita pada malam ini berpandukan kepada beberapa ayat Al-Quran, khususnya daripada surah Taha, bermula daripada ayat yang ke-124 yang terletak di dalam muka surat 320. Jadi bapa-bapa, ibu-ibu, kita sama-sama buka ayat tersebut dan kita nak baca ramai-ramai. Ikut saya. Cara pembacaannya saya baca dulu, kemudian tuan-tuan, perempuan ikut. Kaum muslimin dengan nada suara yang jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا bagi kuat sikit. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ajak semua yang hadir untuk sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan sebab kehadiran kita malam ni kita dapat baca beberapa ayat Al-Quran. Berapa ayat? 4 ayat. Berapa ayat? 4 ayat. Daripada ayat-ayat yang terdiri daripada 6,000 ayat lebih. Satu Quran ni ada berapa ayat? 6,000 ayat lebih, yang terdiri daripada 30 juzuk. Orang belah seberang sana 30 juz. Orang seberang sana kata apa? 30 juz, yang terdiri daripada 114 surah. Kita baca berapa ayat? 4 ayat. Banyak tak? Banyak. Alhamdulillah. Itulah kelebihan kita berada dalam majlis ilmu. Kalau kita duduk seorang-seorang di rumah, mungkin 4 ayat pun kita tak baca. Mungkin, berkemungkinan besar, bukan kata 4 surah, 4 ayat pun kita tak baca. Jadi kita bersyukur banyak-banyak Allah Ta'ala bagi kat kita kesempatan dan kekuatan untuk baca 4 ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi ayat ni yang kita nak mengaji malam ni. Cuba tuan-tuan, perempuan, ibu bapa perhati tengok ayat tu. Ayat tu dimulai dengan perkataan apa? Dimulai dengan perkataan waman. Tengok elok tu. Waman ke wamin? Waman ke wamin? Waman. Sebab apa saya tanya? Sebab man dengan min ada beza yang amat jauh. Dia punya tulisan, ejaan sama mim, nun. Satu lagi pun mim, nun. Di sini mim baris atas. Sini mim baris atas ke bawah?
daripada atas. Sebab tu dia bunyi man. Man barang siapa, sesiapa sahaja. Man. Mim baris atas, nun mati bunyi dia man, makna barang siapa ataupun sesiapa sahaja. Mim baris bawah, nun mati bunyi apa? Min. Min pula dari mana? Tu beza antara man dengan min. Macam perkataan mar'atun, mim ra, alif ta yang simpul itu mar'atun, mim baris atas bunyi mar'atun. Mar'atun apa dia ustaz? Mar'atun perempuan. Kalau mir'atun, mim baris bawah bunyi apa? Mir'atun, makna dia cermin. Tu cermin hadap berdiri belakang tu, makcik-makcik boleh suluh muka. Mar'atun perempuan, mir'atun cermin. Mar'atun perempuan, mir'atun cermin. Pagi tadi ada kursus haji kan? Kursus haji. Tok guru hak mengajar pengkursus haji itu dia akan bagi tahu di antara sunat-sunat tawaf ialah berlari-lari anak pada pusingan pertama dan pusingan kedua dan pusingan ketiga. Itu dia panggil apa? Lari-lari anak. Dia panggil ramalun. Ramal, berlari-lari anak. Ra mim lam, ramal. Ra mim lam juga, tapi mim mati ramlun, makna dia pasir. Lari-lari anak semasa tawaf pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga, dia panggil apa? Ramal. Ra mim lam, ramal, mim baris atas. Ra mim lam juga, kalau mim mati jadi ramlun. Ramlun makna apa? Pasir, pasir atas tanah. Tu beza dia. Di sini man dengan min. Wa man, dan barang siapa ataupun sesiapa sahaja. Man anta, siapakah awak? Ana sabri, saya sabri. Man anta, siapakah awak? Ana sabri, saya sabri. Min aina anta ya sabri? Min aina anta ya sabri? Ana min Binanj. Ba, nun, alif, nun, jim, Binanj. Ana min Bahanj. Pahang. Orang Arab dia tukar fa dengan ba. Penang jadi Binanj. Min aina anta ya sabri? Ana min Binanj. Min aina anta ya Ali? Ana min Bahanj. Min aina anta ya Karim? Ana min Perak. Perak, fa dia tukar dengan apa? Dia tukar dengan apa? Ba bunyi apa? Perak. Tu orang Arab. Ada tak yang belajar Arab masjid ni malam ni? Ada, mesti ramai. Mungkin ada pensyarah USM yang main malam ni. Hak saya beritahu memang depa tahu. Kalau tak betul tolong perbetul. Orang Arab dia apa? Dia tukar huruf. Min aina? Kalau pakcik-pakcik pernah duduk Mekah lama, hak lapis-lapis lama, Pulau Pinang dia kata fil-filan. Min aina anta? Ana min fil-filan. Fil-filan tu Pulau Pinang. Okey, balik pada ayat kita. Waman, dan barang siapa. Barang siapa tu maksudnya sesiapa sahaja. Lafaz tu lafaz yang umum. Siapa-siapa tak kira. A'rada, yang berpaling. Yang apa? Yang berpaling. An zikri, daripada peringatanku, kata Allah. Wa man a'rada an zikri,
barang siapa sesiapa saja yang berpaling daripada peringatanku. Peringatanku, zikri di sini maknanya para mufassir mentafsirkan perkataan zikri di sini ialah wa man a'radha 'anil Qur'an, sesiapa yang berpaling daripada Al-Qur'an. Makna berpaling bukan paling ke tu. Makna berpaling bukan paling ke tu. Makna berpaling di sini ialah menghina. Sesiapa yang menghina Al-Quran, sesiapa yang membelakangi Al-Quran, a'radha. Sesiapa yang menyindir Al-Quran, sesiapa yang menolak Al-Quran, sesiapa yang memperkecilkan Al-Quran, sesiapa yang melawan Al-Quran. Ada tak orang lawan Quran? Ada tak orang lawan Quran? Tak ada? Ada tak orang lawan Quran? Ada. Belah ni kita ada, belah ni kita tak ada. Yang sebenarnya ada kita tak? Ada. Ada orang lawan Quran. Pasal apa orang lawan Quran? Sebab dia kata lawan, tetap lawan. Quran pun dia lawan. Itu muqaddimah. Bahawa apa? Muqaddimah. Pukul 9 kita berhenti. Kuliah tak boleh lama-lama. Wa man a'radha, maksud a'radha berpaling di sini barang siapa yang berpaling, yakni memperkecilkan Al-Quran, melawan Al-Quran, menentang Al-Quran, memperlekehkan hukum hakam yang Al-Quran, meninggalkan Quran, memperolok-olokkan Al-Quran. Kata Allah, wa man a'radha an zikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, yakni daripada Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya bagi orang itu kehidupan yang sempit. Ancaman pertama dalam ayat ini terhadap orang-orang yang a'radha, berpaling daripada Al-Quran. Allah ancam orang itu akan berada dalam keadaan kehidupan yang sempit. Pakcik-pakcik tolong sambung. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati, sambung, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kata Allah, di samping orang yang berpaling daripada Al-Quran, an zikri, peringatanku itu, akan mengalami kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu, dan kami akan bangkitkan orang itu, kami akan himpunkan orang itu, kami akan kumpulkan orang itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yakni di alam mahsyar kelak, a'ma, di dalam keadaan buta. Itu peringatan Allah, ataupun dipanggil inzar, amaran ataupun warning daripada Allah dalam ayat 124 surah Taha terhadap orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran, sekaligus orang-orang yang berpaling daripada hadis. Sekaligus orang yang berpaling daripada apa? Hadis. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap mengikut hawa nafsunya, melainkan apa yang dituturkan oleh baginda, melainkan ungkapan-ungkapan kata yang keluar daripada bibir, mulut dan lidah baginda itu ialah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Bermakna hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakanlah wahyu daripada Allah, berasaskan kepada firman
firman Allah dalam ayat tadi, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap hanya mengikut hawa nafsunya, melainkan ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang keluar daripada mulut baginda itu ialah wahyu yuha, yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda. Bermakna orang yang berpaling daripada hadis, orang yang tolak hadis, orang yang ingkar hadis, anti hadis, sekaligus bermakna mereka juga tidak beriman dengan Al-Quran. Sebab mereka buat banner tajuk dia anti hadis, saya pun terkejut. Saya main-main singgah kat kedai Abang Nazri tadi nak minum ayak, tengok gambar saya punya besar macam dengan calon Bukit Gelugong. Tajuk dia anti hadis, satu penjelasan. Tak apa, kita baca Quran. Kita baca Quran. Hari ini, kemarin dulu saya pun baca akhbar. Dalam akhbar juga menceritakan kepada kita bahawa pelopor anti hadis di Malaysia, siapa dia? Siapa dia? Kasim didakwa menghina Islam. Tajuk dia, Kasim didakwa menghina Islam. Kasim di sini ialah Dr. Kasim Ahmad. Dia telah didakwa dengan 2 kesalahan menghina Islam, dan dia telah membayar 6,000 untuk ikat jamin. Dan dia mengaku tidak bersalah, maka kesnya akan disebut lagi pada bulan April akan datang. Jadi banyaklah kenyataan beliau semasa pembentangan kertas bekerja beliau di Putrajaya baru-baru ini yang menjurus ke arah menghina Islam. Yang menjurus ke arah menghina Islam. Antaranya dia kata apa? Rambut wanita bukan aurat. Dan orang perempuan ni bila ditutup rambut tak sihat. Angin tak masuk, kepala jadi busuk. Jadi apa yang kita dapat ambil daripada kenyataan beliau bahawa golongan anti hadis ini berpendapat bahawa rambut tak aurat, karena mereka menolak hadis. Di dalam hadis jelas Rasulullah SAW menyatakan rambut adalah aurat. Celah-celah tu ada pula orang dia kata kalau rambut orang perempuan ni aurat, susah lah orang perempuan nak kena kelumbung, nak kena tutup kepala selalu. Kalau macam tu lebih baiklah Allah Ta'ala cipta orang perempuan ni kepala botak. Ada pula orang pergi sokong, pergi setuju, Masya Allah. Cuba pakcik-pakcik, makcik-makcik, tuan-tuan bayangkan tengok kaum ibu kita, kakak-kakak kita muslimat di belakang sana semua kepala botak. Cantik tak? Mak kita kepala botak, isteri kita kepala botak, kak perempuan kita kepala botak, anak perempuan kita semua kepala botak. Allah Ta'ala cipta botak dengan alasan akal. Kalaulah rambut orang perempuan tu aurat, menyusahkan mereka, Allah Ta'ala tak patut bagi orang perempuan susah. Lebih baik Allah Ta'ala cipta orang perempuan semua pakai botak belakang. Ada orang sokong. Memang dalam dunia ni ada orang perempuan bola botak. Itu dalam kes-kes yang terpencil. Orang lelaki pun ada juga yang kepala botak. Orang Arab panggil apa? Aqra. Alif, qaf, ra, ain. Aqra. Aqra mana kepala botak. Merlit kepala, tak ada apa. Kepala botak. Tapi kes-kes yang terpencil. Dalam masjid malam ni ada berapa orang. Seorang pun tak ada kepala botak. Kecuali kalau dia cukur. Kalau orang lelaki pun kepala ada rambut panjang, orang perempuan lagi rambut panjang.
Jadi orang perempuan walaupun dia tak ada rambut, seandainya dalam kes yang terpencil kepala dia botak, walau macam mana pun dia tetap kena pakai tudung. Dia tetap kena pakai apa? Tudung kepala, dia panggil khimar. Ada juga orang kepala botak perempuan, dia tudung kepala dengan rambut palsu. Ada ke tak ada? Ada. Tuan-tuan tahu tak siapa dia? Tahu tak apa? Alhamdulillah, pakat tahu tak apa. Okey, baca balik ayat tadi. Baca balik ayat tadi untuk mengaitkan ayat tadi yang kita kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran. Pakcik-pakcik, tuan-tuan, abang-abang, adik-adik, semua pakai ikut saya. Baca kuat-kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Surah Al-Hashr ayat 7. Al-Hashr ataupun suratul Hashr ayat yang ke-7. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa-apa yang dibawakan kepada kamu oleh Ar-Rasul. Ar-Rasul huna man? Siapakah Ar-Rasul sini? Ar-Rasul huna nabiyuna wa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu, dan apa-apa yang dibawa datang kepada kamu oleh Ar-Rasul, kata Allah, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhuzuh, maka ambillah oleh kamu kesemuanya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Nabi tegah, apa-apa yang Nabi larang, apa-apa yang Nabi tak bagi, fantahu, tinggalkan. Di dalam ayat yang kita baca ini, dia panggil surah yang suratul Hashr ayat yang ke-7. Allah Ta'ala memerintahkan ambil apa yang Nabi bawa. Yang Nabi bawa orang panggil apa? Orang panggil hadis. Jadi ayat Al-Quran ayat 7 suratul Hashr memerintahkan kita ambil semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita sama-sama baca tadi ni ayat Al-Quran ke ataupun Taurat? Saya ulang kali lagi. Ayat yang sama-sama kita baca sebentar tadi ayat Quran ke ataupun Taurat? Al-Quran. Yang kita baca ramai-ramai tadi ayat Al-Quran ke ataupun petikan Injil? Al-Quran. Ayat yang kita baca tadi Al-Quran ke ataupun kita petik pada Zabur? Al-Quran. Maka ayat Al-Quran memerintahkan kita ambil apa-apa yang dibawa, yakni hadis-hadis Rasulullah SAW. Perkataan fakhuzuh di dalam ayat ini diambil daripada perkataan asal akhadha. Alif kha zal, akhadha. Akhadha telah mengambil, past tense. Ya'khudhu sedang mengambil, present tense. Khudh ambil olehmu, fi'lul amri perintah. Allah memerintah supaya mengambil apa-apa hukum yang dibawa oleh Nabi melalui lisan baginda SAW, bermakna perintah di sini. Al-amru huna suruhan supaya ambil hadis-hadis Nabi di sini, yufidul ujub, membawa faedah hukum dia wajib kita berpegang dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak hadis bermakna menolak Al-Quran. Hukum dia jadi apa? Hukum dia jadi murtad, terkeluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita baca dalam sahabat ni, bagi tahu kat kita semenjak tahun 1966 lagi. 66, saya lahir tahun 63, masa tu umur saya baru 3 tahun.
telah diwartakan bahawa ajaran anti hadis ini sesat dan penganut-penganutnya adalah murtad. Penganut dia apa dia? Murtad. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa dan saudara-saudaraku sekalian, kita hendaklah berhati-hati. Kita berhati-hati, tolong pakat-pakat jaga anak-anak kita. Kita malam ni pakat-pakat main mengaji di masjid. Tapi anak-anak kita lah ni depa duk tengok internet di rumah. Duk main YouTube di rumah. Di antara perkara-perkara yang disalur melalui YouTube dan internet itu ada fahaman-fahaman anti hadis yang boleh merosakkan akidah anak-anak menantu kita. Jadi kita kena pakat-pakat beringat. Tolong peringatkan anak cucu kita berhati-hati dengan pengaruh suntikan-suntikan yang sengaja dilakukan oleh golongan anti hadis dengan tujuan untuk menyesatkan akidah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pengasas golongan anti hadis? Pengasas golongan anti hadis ini ialah Profesor Goldziher. Profesor Dr. Goldziher berketurunan Yahudi daripada Hungary. Dilahirkan pada tahun 1870, meninggal dunia tahun 1921. Dia meninggal dunia dalam usia 51 tahun. Umur saya tahun ni 51, lahir tahun 63, lah ni umur tahun 51. Profesor Dr. Goldziher, pengasas ajaran anti hadis ini, dilahirkan pada tahun 1870, meninggal dunia tahun 1921, berketurunan daripada Yahudi Hungary. Dia menyamar sebagai seorang Islam. Dia pergi ke Mesir. Ke mana? Ke Mesir, ke Egypt, Qahirah, ke Kairo. Dia masuk Universiti Azhar. Dia masuk Universiti Al-Azhar. Dia ambil bidang pengkhususan hadis dan sunnah. Masya-Allah. Dia masuk Universiti Azhar. Dia mengaji bidang pengkhususan dia apa? Hadis dan sunnah. Sampai dia memang bijak, dia alim, dia tahu selok belok hadis. Sekembali dari Mesir, beliau memegang jawatan sebagai setiausaha Zionis antarabangsa cawangan Budapest. Masa dia belajar di Al-Azhar, dia telah dibiayai, sponsored by Zionis International Jerman. Pertubuhan antarabangsa Zionis Jerman membiayai pengajian dia di Mesir sampai habis. Dia balik, kemudian sekembali dari Mesir, beliau memegang jawatan sebagai setiausaha Zionis antarabangsa cawangan Budapest selama 15 tahun, mengajar di Maktab Zionis Budapest untuk melahirkan graduan Zionis yang bertebaran di seluruh dunia untuk mengembangkan ajaran anti hadis bertujuan melemahkan ajaran Islam dari dalam. Tu orang Yahudi tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan, orang belajar bahasa Arab perkataan lan, lam nun bertemu dengan fi'lul mudhari' menunjukkan penafian untuk selama-lamanya. Allah kata walan tarda, tarda tu fi'lul mudhari', sekali-kali tidak akan redha kepada kamu wahai umat Muhammad. Siapa yang tak redha? Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara tak akan redha kepada kita. Bila? Sampai bila? Hatta
hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah sampai kamu ikut ajaran agama mereka, barulah mereka akan redha kepada Allah. Selagi kita tak ikut mereka, selagi kita tak ikut undang-undang mereka, selagi kita tak turut kehendak mereka, selagi kita tak ikut ajaran dan perundangan mereka, selagi itu mereka tak akan redha. Mereka akan terus memerangi kita, membuat konspirasi jahat, merancang bagaimana untuk membunuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selain daripada cara mereka bunuh umat Islam, dalam waktu yang sama mereka berusaha untuk menyesatkan akidah umat Islam dengan mereka mengirim ribuan golongan-golongan anti hadis untuk melemahkan ajaran Islam daripada dalam. Beliau meninggalkan lebih daripada 200 judul karya khas dalam jurusan anti hadis, dan melahirkan ribuan graduan yang telah dirosakkan kefahaman mereka tentang sunnah dan hadis. Mereka kata Goldziher ni, kebanyakan cendekiawan Islam yang menuntut di Eropah telah terpengaruh dengan ajaran Profesor Dr. Goldziher. Murid-muridnya antara yang terkenal dan hebat Dr. Ali Hasan, Abdul Qadir, Taha Husin, Ahmad Amin, Rashad Khalifa, dan Dr. Abu Rayyah. Semua ni pemikir-pemikir dan orang-orang yang bijak pandai, tapi malangnya terpengaruh dengan ajaran anti hadis yang diasaskan oleh siapa? Profesor Dr. Goldziher. Rashad Khalifa, orang Mesir, orang Egypt, yang bijak-bijak, pandai-pandai. Rashad Khalifa orang Arab daripada Mesir, mendapat kerakyatan Amerika Syarikat. Sebab apa? Sebab dia aktif menyebarkan fahaman anti hadis di Amerika. Dapat apa? Penghargaan jadi rakyat Amerika. Telah membentangkan sebuah kertas kerja yang bertajuk Islam Masa Lampau, Kini dan Masa Depan pada seminar misioneri Kristian dan Yahudi pada 8 hingga 17 Jun 1983 di United States, menubuhkan secara rasmi gerakan The Quranic Society yang berpusat di Tucson, di University Tucson, dengan angkuh Rashad Khalifa ni, dengan angkuh beliau menyebut hadis-hadis adalah ciptaan iblis. Mempercayai hadis bermakna mempercayai ajaran iblis. Punya sesatnya Rashad Khalifa. Oleh kerana keceluparan lidah dan mulut beliau, Rashad Khalifa ni, yang menghina hadis, yang mengatakan hadis ini ialah ucapan iblis. Siapa yang beriman, siapa yang mempercayai, siapa yang ikut ajaran-ajaran hadis, bermakna dia ikut ajaran iblis. Dengan keceluparan mulut beliau menyebabkan beliau telah dibunuh dengan penuh misteri. Sebaik sahaja Saudi Arabia mengeluarkan fatwa sesatnya Dr. Rashad Khalifa dan golongan Al-Quran ataupun Quranic Society-nya, ada orang ambil tindakan sendiri, pi bunuh. Sebab apa? Sebab memang hukum orang murtad ni halal darahnya. Orang murtad hukum dia apa? Halal darah. Boleh apa? Kan sembelih, boleh hukum pancung. Bukan hukum gantung sampai mati. Hukum gantung sampai mati itu hukum Yahudi. Hukum gantung sampai mati itu hukum apa? Hukum Yahudi. Jadi tuan-tuan hakim yang arif yang menjatuhkan hukuman gantung sampai mati itu, dia ikut hukum Yahudi. Lepas itu kita beri nasihat, kita bagi peringatan, kita bagi tazkirah kepada sesiapa saja yang jadi hakim. Seandainya pernah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati, ikut Yahudi, dia kena bertaubat. Taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh sebelum mati.
taubat sungguh-sungguh, minta ampun, minta maaf, minta keampunan Allah sungguh-sungguh. Sebab apa? Takut mati dalam keadaan belum sempat bertaubat, mati dalam keadaan su'il khatimah. Sebab tu banyak hakim-hakim sebelum mati teruk lah. Dan ada yang mati pun dalam keadaan yang amat mengerikan. Allah tarik muka Herod ataupun sengit sebelah, lidah jelilin keluar. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya apa? Jatuh hukum tak ikut hukum Allah, ikut hukum Yahudi. Waktu kena beringat, kalau anak-anak bapa-bapa, anak-anak ibu-ibu yang jadi hakim, tolong peringat. Tolong peringat. Kalau ibu bapa tak tolong peringat, siapa nak tolong peringat? Ada hakim-hakim tak mati, Allah Ta'ala bagi tak mati, koma 7 bulan tak mati-mati. Masya Allah. Maksudnya apa? Masa jatuh hukuman zalim. Sebab ada di antara pengamal-pengamal undang-undang yang menerima rasuah, orang yang tak salah jadi salah, orang salah terlepas. Pasal apa? Wa man a'radha an zikri, sesiapa sahaja yang berpaling daripada peringatanku, yakni berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada menghukum dengan Al-Quran, berpaling daripada menjalankan perintah Allah yang Al-Quran, berpaling daripada dustur ataupun perlembagaan Allah Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya bagi orang itu kehidupan sempit. Nampak seronok tapi sempit hidup dia. Nampak macam kaya tapi sempit. Nampak macam senang lenang tapi hidup tak senang. Di akhirat esok, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat nanti hari kiamat kata Allah, kami bangkitkan orang itu, kami himpunkan orang itu, kami kumpulkan dia dalam keadaan a'ma, mata dia buta. Na'udzubillah min zalik. Jadi kena peringat tau. Kena peringat. Takut kita mati dalam keadaan tak beriman. Tak mustahil. Duk semayang elok, lah. Pikut pok-pok anti hadis. Celah-celah tu mati. Mati dalam keadaan menentang, menolak hadis, mati murtad. Bukan mati ustaz, mati murtad. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena berdoa. Allah ajak kita berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami. Bila berdoa tu angkat tangan. Sebab di antara sunnah dan adab Nabi ketika berdoa lewat apa? Dia angkat tangan. Tanda kata aku ni hamba yang lemah ya Allah, aku minta, aku mohon kepadamu. Ni Tok Imam angkat tangan, kita tangan pun tak mau angkat. Ni masalah ke? Akhlak dengan Allah. Tok Imam baru bagi salam yang pertama, dia sampai kat pintu belakang dah. Masya Allah. Macam mana nak sah sembahyang dia? Tok Imam baru bagi salam, belah kanan rukun Assalamualaikum warahmatullah, yang dia sampai kat pintu belakang dah. Masya Allah, punya cepat. Macam mana? Tolong tadah tangan dengan Tok Imam. Tok Imam berdoa, kita aminkan doa. Tok Imam tak pernah baca doa hak tak elok, semua dia minta hak elok-elok. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau memesongkan, janganlah engkau menyesatkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, selepas daripada engkau memberikan hidayah ataupun petunjuk kepada kami. Minta doa ke Allah.
Minta doa kat Allah tu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, dan anugerahkanlah untuk kami min ladunka rahmah, daripada sisimu akan rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penganugerah. Wahai Tuhan, minta Allah Ta'ala agar tidak memesongkan, minta kepada Allah agar Allah Ta'ala tidak menyesatkan hati-hati kita setelah Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat iman dan hidayah kepada kita. Alhamdulillah, semenjak lahir ke alam dunia ini, mak kita beragama Islam, ayah kita beragama Islam, datuk kita beragama Islam, nenek kita beragama Islam, abang kita beragama Islam, kakak kita beragama Islam, saudara-saudara kita beragama Islam, maka kita telah mendapat hidayah. Minta doa ke Allah agar Allah jangan memesongkan hati kita, jangan menyesatkan hati kita. Ba'da idh hadaitana, selepas daripada engkau memberikan hidayah ataupun petunjuk kepada kami, ya Allah. Doa tu minta ke Allah supaya kita tak sesat. Doa tu saya ambil dalam Quran. Tuan-tuan boleh dapat doa ni dalam Quran. Doa yang kita baca tadi terdapat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Saya yang merupakan pendakwah yang kedil ini mengambil inisiatif mengumpul doa-doa yang dalam Quran. Rabbana Rabbana Rabbana, doa Rabbana Rabbana Rabbana. Saya balik umrah 3 minggu yang lepas, sempat saya mengedarkan tempat-tempat kuliah saya, sampai hari ini dah 35,000 naskah dah. Minggu lepas Masjid Negeri, main dulu baca khutbah Masjid Negeri, habis 7,000 naskah. Makcik-makcik, pakcik-pakcik nak doa lagi, ambil di belakang sana. Berapa ringgit ustaz? Tak ada harga, saya tak menegah. Makcik ambil seorang 10, jangan ambil kurang daripada 10. Seorang 10. Buat apa ustaz sampai 10? Makcik dengan pakcik ya. Makcik dengan pakcik 2 orang. Anak pakcik dah 5, dah 7 dah. Menantu 3, 10 dah. Cucu tak dapat, pasal ambil 10, ambil 20. Malam ni saya bawa 1,000 je di luar, ambil nawaitu, niat elok, aku nak tolong sebarkan doa Rabbana yang ada dalam Quran ini demi untuk menyelamatkan akidah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong edar. Saya nak perhabis 40,000 dalam masa tanpa seminggu saja lagi, insya-Allah saya cetak lain. Sempena Ramadan saya akan mencetak satu majalah yang bertajuk At-Taqwa. Bagi percuma juga, cik-cik ambil. Siapa yang nak bagi sumbangan derma, bagi sumbangan. Dapat duit, saya cetak bahan lain, saya edar. Tak di sini dapat, sebulan sekali kuliah saya di Masjid Sungai Gelugong, sebulan sekali khutbah Jumaat saya minggu keempat Masjid Negeri. Kemudian dalam Pulau Pinang Seberang sampai ke Kuala Lumpur, sampai ke Sabah Sarawak, sampai ke Johor, saya pergi kuliah, pergi ceramah, saya akan edarkan risalah-risalah yang dikeluarkan. Okey, kita balik kepada ayat kita. Ayat kita yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala ayat 125, tengok tu. Sebelum saya menghurai ayat 125, nak ajak makcik-makcik, pakcik-pakcik selak satu muka surat ke depan, tengok ayat 126. Ayat 126 bunyi apa mula-mula? Qala juga. Ayat 125 mula dengan qala, ayat 126 pun mula dengan qala. Qala ayat 125 tu siapa kata? Qala, berkatalah si buta. Yakni orang yang Allah Ta'ala bangkitkan dia di alam kiamat nanti dalam keadaan buta, sebab masa hidup di dunia dia tolak Quran, sebab hidup di dunia dia jadi golongan anti hadis. Qala, di akhirat orang itu, orang mana? Orang buta itu, si buta itu berkata, Rabbi. Jumpa tak Rabbi?
Jumpa tak? Wahai Tuhanku. Itu bila kita tengok Quran kita yakin. Itu kuliah-kuliah saya dia kata ustaz nak pakai kitab apa? Buka Quran, kitab yang paling agung. Apa pun tak boleh bertikai. Kalau pakcik rasa tak puas, kuliah kita malam ni mungkin ada orang rakam. Adik kita rakam. Mungkin hak adik kita rakam, mungkin hak bapak-bapak rakam dalam poket. Lah ni alat perakan canggih-canggih. Hak special brand guna lagi canggih. Hak special brand guna lagi canggih. Masya Allah. Dia tak mana pun kita tak tahu. Tapi dia balik dengar di balai, dengar sebiji suara Ustaz Sobri. Ramai-ramai dengar. Tu alat rakam yang special brand guna. Cukup canggih. Dia balik pasang lagi, ramai-ramai anggota polis dengar di balai. Oh, macam ni kah mengaji tafsir? Macam ni nak ngaji macam mana? Tengok Quran. Tengok Quran. Qala, berkatalah, siapa kata? Berkatalah oleh si buta. Si buta mana? Bukan si buta dari gua hantu. Dulu masa saya muda-muda dulu ada satu filem Melayu, tajuk dia apa? Si buta dari gua hantu. Abang-abang ingat tak? Dulu ada satu filem Melayu, tajuk dia Si Buta dari Gua Hantu. Berkatalah si buta, bukan si buta dari gua hantu, si buta di padang mahsyar. Nih. Rabbi, wahai Tuhanku. 5. Jumpa tak perkataan 5? Jumpa tak? 5. Bukan 5 hak dilangkawi itu tak. 5 kenapakah? Dia tanya Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, 5 hasyartani a'ma. Kenapakah engkau bangkitkan, kenapakah engkau kumpulkan, kenapakah engkau himpunkan aku pada hari ini di padang mahsyar ini, wahai Tuhanku, a'ma, dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, sedangkan dulu masa aku hidup di dunia dahulu mata aku celek elok. Dia tanya Allah. Dia tanya Allah Ta'ala. Pasal apa? Tanda dia tak puas hati. Ada manusia di dunia pun dia tak puas hati, di akhirat pun dia tak puas hati. Itu ada sekumpulan manusia. Ni manusia ni masa hidup di dunia dia tolak Quran, masa hidup di dunia dia hina Quran, masa hidup di dunia dia tak mau berpegang dengan Quran, masa hidup di dunia orang mengaji tafsir dia tak mau mengaji tafsir, Masya Allah. Lalu bila akhir di akhirat buta sungguh, dia tak puas hati, dia nak protes Allah. Dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku, 5 hasyartani a'ma, kenapakah engkau bangkitkan aku pada hari ini a'ma, dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, sedangkan aku dulu masa hidup di Pulau Pinang dulu mata aku celek elok. Masa aku duduk di Taman Sardun dulu mata aku celek elok. Masa aku duduk di Taman Brown dulu mata aku celek elok. Kenapa pada hari ini engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, wahai Tuhan? Dia tanya Allah. Tengok muka surat sebelah. Qala. Jumpa tak qala? Ayat 20-126 bunyi apa? Qala. Di sini qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Allah jawab soalan si buta tadi ni. Kadzalika, begitu jugalah wahai si buta. Atatska. Tengok perkataan atatska. Jumpa tak? Kita baca 3 kali. Ikut saya. Atatska. 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 Atatska tu didatangkan dalam sirah fi'lul madhi, past tense. Kazalika, kata Allah, begitu jugalah wahai si buta, begitu jugalah wahai hamba-Ku yang buta. Atatska, telah datang kepadamu. Bukan ya'tika. Ya'tika present tense menunjukkan sedang ataupun akan. Di sini atatska, begitu juga wahai si buta, wahai hamba-Ku yang buta. Atatska, telah datang kepadamu masa engkau hidup dahulu. Apa yang datang? Ayatuna. Tengok, ayatuna. Ayat ataupun ayat. Tengok tu.
Panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Panjang. Ayah, satu ayat. Singular, mufrad, satu ayat. Di sini ayat singular, lawan dia apa dia? Plural, jamak. Telah datang kepadamu wahai si buta, masa kamu hidup di dunia dahulu, telah datang kepadamu ayatuna, banyak ayat-ayat kami. Quran banyak ke sikit ayat? Dalam Quran ni banyak ke sikit ayat? 6,000 ayat lebih, punya banyak. Fanasitaha, kamu buat-buat lupa, kamu buat-buat tak tahu, kamu buat-buat jahil, kamu buat-buat tak kerti. Masya Allah. Kalau orang Pulau Pinang, orang Kedah, zaman teknologi maklumat yang canggih ni, kalau dia kata Quran tak sampai kat dia, boleh percaya tak? Kalau orang tu umur dia 80 lebih, dia kata Quran tak sampai kat dia, percaya boleh percaya ke tak boleh percaya? Tak boleh percaya, dia bohong. Kalau dia tak reti baca pun dia reti baca. Sebab lah ni Quran canggih. Tak reti baca boleh beli Quran apa? Quran digital, made in China. Mula-mula keluar dulu harga dia satu set 500. Lah ni di pasaran oleh kena banyak pengimport Quran digital bawa masuk ke Malaysia, harga dia satu set 150 ya. Takkan seorang doktor tak boleh beli Quran apa nama harga 150? Tak hati baca, buah bateri dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak hati baca bismillah, ulang banyak kali. Bismillahirrahmanirrahim, kena 10 kali lancang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Daripada awal Fatihah masuk Baqarah sampai juzuk Amma, sampai qul huwallahu ahad, sampai qul a'udzu birabbil falaq, sampai qul a'udzu birabbin nas pun boleh tahu. Tak faham makna, ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, ada Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Kok Inggeris pun tak apa faham, pandai bahasa Urdu, beli terjemahan Quran yang bahasa Urdu. Masya Allah. Tak erti terjemahan hak tulisan apa? Tulisan Jawi, hak tulisan Rumi pun ada. Pimpinan Ar-Rahman semua ada. Jadi kalau kita nak tipu Allah, tak boleh. Allah Ta'ala kata, sebab aku bangkitkan kamu pada hari ini dalam keadaan buta. Sebab apa? Sebab dulu masa kamu hidup di dunia, atatska ayatuna, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami banyak, tapi fanasitaha, kamu buat-buat lupa, kamu buat-buat tak tahu, kamu buat-buat tak faham. Dalam waktu yang sama kamu lawan orang-orang yang menyebarkan ajaran Allah yang Quran, maka Allah Ta'ala kata, wa kadzalikal yauma tunsa, begitu juga pada hari ini aku biarkan kamu terus terhina dalam keadaan buta, kata Allah. Na'udzubillahi min zalik. Berapa ayat lah? 3 ayat, 9 lebih lah. Kita berhenti dulu, bulan depan panggil pula. InsyaAllah bulan depan Abang Nazri belakang sana, telefon saya kerap sikit, ada lapang saya mai. Mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan mengaminkan doa yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa hamba-hambamu yang terlalu banyak ini, dosa-dosa ibu-ibu dan bapa-bapa kami, dosa-dosa datuk nenek moyang kami yang terdahulu ya Allah, dan dosa-dosa guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, ustazah-ustazah kami, tuan-tuan guru kami yang pernah mendidik, mengajar, mengasuh dan mentarbiah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau selamatkanlah anak-anak menantu dan cucu cicit kami kesemuanya. Peliharalah iman dan Islam kami dan iman serta Islam mereka ya Allah. Keselamatkanlah negeri kami, negeri Pulau Pinang ini, dan keselamatkanlah negara kami, negara Malaysia yang tercinta ini ya Allah.
apabila Engkau akan mematikan kami nanti ya Allah, Engkau fasihkanlah lidah kami agar kami mampu untuk mengungkapkan kalimah tauhid la ilaha illallah, dan Engkau matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.